Salam sejahtera kepada Puan Khadijah dan rekan-rekan. Pada hari ini kami akan membentangkan tugasan 3 bagi subjek pengenalan sistem ejaan Rumi dan Jawi. Sebelum kami memulakan pembentangan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Salam sejahtera kawan-kawan. Baiklah, perkenalkan, nama Cikgu Afiq. Hai, saya Cikgu Bella. Hai, saya Cikgu Pija. Baiklah, tugasan ketiga ini menghendaki kami untuk membuat analisis mengenai kaidah dan hukum tulisan Jawi yang terdapat dalam sajak merindui buku yang dikarang oleh E. Samad Said. Ejaan Jawi ini adalah lebih kurang sama dengan ejaan Rumi yang mempunyai kaidah dan hukum dalam pengejaannya. Terdapat 15 kaidah mengeja Jawi seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Oleh itu, kami akan menganalisis kaidah mengeja Jawi yang terdapat dalam setiap perangkap sajak merindui buku tersebut. Baiklah, berikut merupakan sajak merindui buku yang dikarang oleh E. Samad Said. Saya akan membentangkan tentang kaidah mengeja Jawi yang terdapat dalam rangkap 1 dan rangkap 2 sajak ini. Dalam rangkap pertama sajak merindui buku, terdapat 4 kaidah mengeja Jawi yang telah dikenal pasti. Kaidah mengeja Jawi yang pertama ialah perkataan satu suku kata. Perkataan satu suku kata dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggris tidak perlu ditulis huruf alif di tengahnya. Namun, suku kata yang dimulai dengan huruf waw perlu diwujudkan huruf alif di tengahnya. Sebagai contoh, dalam rangkap pertama, perkataan satu suku kata yang telah dikenal pasti ialah perkataan yang dan tak. Kedua-dua perkataan ini dieja tanpa huruf alif di tengahnya. Seterusnya, kaidah mengeja Jawi diftong juga telah dikenal pasti dalam rangkap pertama sajak ini. Kaidah diftong ialah kaidah yang memasukkan ai, au, dan oi untuk membedakan maksud perkataan. Diftong yang terdapat dalam rangkap 1 ialah diftong ai pada akhir perkataan yang dieja dengan huruf alif dan ya. Contohnya perkataan denai dan sampai. Kata pinjaman daripada bahasa Arab juga terdapat dalam rangkap pertama sajak ini, yaitu perkataan fikir dan ilmu. Kata-kata yang lazim digunakan seperti ini dieja menurut bahasa Melayu. Selain itu, perkataan yang berimbuhan akhiran an juga telah dikenal pasti dalam rangkap pertama sajak ini, yaitu perkataan himpunan. Bagi perkataan yang berimbuhan akhiran an, alif dan nun ditulis pada kata dasar yang diakhiri dengan huruf waw atau alif. Huruf nun pula ditulis pada kata dasar yang berakhir dengan huruf selain waw dan alif. Oleh itu, perkataan himpunan dieja dengan menulis nun pada kata dasar yaitu himpun. Baiklah, kita beralih pula kepada kaidah mengeja Jawi yang terdapat dalam rangkap 2. Dalam rangkap 2, hanya satu kaidah mengeja Jawi yang telah dikenal pasti, yaitu kata pinjaman bahasa Arab. Perkataan akal merupakan kata pinjaman bahasa Arab yang juga dieja menurut bahasa Melayu. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada rekan saya, Saudari Nur Hafiza, untuk meneruskan pembentangan tentang kaidah mengeja Jawi yang terdapat dalam rangkap ketiga dan rangkap keempat. Seterusnya dalam rangkap ketiga sajak, saya telah menganalisis beberapa kaidah mengeja Jawi, yaitu yang pertama, kata pinjaman. Terdapat kata pinjaman daripada bahasa Arab, yaitu kalbu, khusyuk, syahdu dan juga nikmat. Dan kaidah mengeja Jawi yang kedua yang telah saya analisis ialah hukum kaga. Hukum kaga melibatkan kata yang berakhir dengan huruf ka dan huruf ga, dan suku kata terakhir yang menerima huruf ini tidak ditambah huruf alif. Contoh perkataan pustaka yang terdapat dalam rangkap ketika sajak, huruf kaf di hujung ayat, yaitu di hujung perkataan, tidak diberi huruf alif dan hanya dieja dengan huruf kaf sahaja. Kaidah mengeja Jawi yang ketiga yaitu himbuhan ter. Terdapat kata dasar yang menerima imbuhan ter, yaitu asuh. Perkataan asuh yang merupakan kata dasar yang bermula dengan huruf alif menerima imbuhan ter dan huruf alif pada kata dasar yaitu asuh dikekalkan. Dan kaidah mengeja Jawi yang terakhir yaitu penggunaan huruf amzah. Terdapat perkataan yang menggunakan huruf amzah yaitu seindah. Kata dasar indah yang bermula dengan huruf vokal yaitu alif
menimbulkan imbuhan se dan huruf amzah diletakkan di atas huruf alif pada kata dasar, yaitu indah. Setelah itu kita beralih pula kepada rangkap keempat sajak. Dalam rangkap keempat sajak, saya juga telah menganalisis beberapa kaedah mengeja Jawi, yaitu yang pertama, perkataan satu suku kata. Dalam rangkap keempat sajak, terdapat perkataan bagi satu suku kata, yaitu perkataan yang. Bagi perkataan satu suku kata, huruf alif tidak ditulis pada tengah perkataan, yaitu bagi perkataan yang hanya dieja dengan huruf ya dan juga huruf nga sahaja. Seterusnya, kaedah mengeja Jawi yang kedua ialah huruf kaga. Perkataan bagi kaedah ataupun hukum kaga ini ialah perkataan juga yang terdapat dalam rangkap keempat. Perkataan juga iaitu ga di hujung perkataan tidak dieja dengan menambahkan huruf alif, sebaliknya hanya dieja dengan huruf ga sahaja. Dan kaedah mengeja Jawi yang ketiga ialah kata pinjaman. Terdapat kata pinjaman daripada bahasa Arab, yaitu perkataan fakir. Dan kaedah mengeja Jawi yang keempat dalam rangkap keempat ialah huruf darlong. Perkataan yang mempunyai huruf darlong dalam rangkap keempat ialah mindah dan juga mesra. Hal ini dikatakan demikian kerana sebagaimana kita telah tahu, huruf darlong ada 5, yaitu dal, ro, lam, waw dan juga nga. Dalam perkataan mindah iaitu dal ditambah huruf alif selepasnya kerana ia merupakan huruf darlong. Begitu juga dengan huruf ro dalam perkataan mesra. Dan kaedah mengeja Jawi yang terakhir yaitu penggunaan huruf amzah. Contoh perkataan yang menggunakan huruf amzah dalam rangkap keempat ialah perkataan manusia. Penggunaan amzah di sini di mana huruf amzah diletakkan di atas huruf alif selepas huruf mim. Setelah itu saya serahkan kepada Afiq untuk membentangkan slide yang seterusnya. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan kaedah ejaan Jawi yang terdapat dalam rangkap kelima dan rangkap keenam. Dalam rangkap kelima, saya dapat menganalisis 4 kaedah ejaan Jawi yang terdapat dalam rangkap tersebut. Kaedah yang pertama ialah perkataan satu suku kata. Seperti mana yang telah dinyatakan, satu suku kata dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris tidak ditulis dengan huruf alif di tengahnya, manakala suku kata yang dimulakan dengan huruf waw perlu ditulis alif di tengahnya. Contohnya, perkataan yang saya dapat analisis dalam rangkap kelima ialah perkataan yang pada baris pertama. Perkataan yang dieja dengan tanpa huruf alif di tengahnya iaitu ya dan nga. Selain itu, dalam rangkap kelima juga, saya mendapati bahawa terdapat hukum ka dan ga ataupun hukum kaga. Contohnya, perkataan aneka yang terdapat pada baris ketiga. Ka di hujung perkataan dieja dengan huruf ka. Kaedah ejaan Jawi yang ketiga yang terdapat dalam rangkap kelima ialah kata pinjaman bahasa Arab. Contohnya, perkataan insan pada baris pertama, nikmat pada baris kedua, ilmu pada baris ketiga, dan kalbu pada baris keempat. Kaedah ejaan Jawi yang keempat yang terdapat dalam rangkap kelima ialah perkataan imbuhan akhiran an. Contohnya, perkataan tapisan pada baris kedua, an boleh ditulis selepas kata dasar yang diakhiri dengan huruf selain daripada huruf alif dan waw. Seterusnya, kita masuk pada rangkap keenam. Dalam rangkap keenam, saya juga dapat menganalisis 4 kaedah ejaan Jawi. Kaedah ejaan Jawi yang pertama ialah bukan darlung. Hukum bukan darlung adalah sama syaratnya dengan hukum darlung, kecuali suku kata akhirnya perlulah dimulakan dengan satu huruf selain daripada huruf dal, ro, lam, waw dan nga, serta huruf alif tidak diletakkan pada akhir suku kata itu. Contohnya, perkataan yang dapat dianalisis daripada rangkap keenam ialah perkataan sasa pada baris pertama, yang dieja dengan huruf sin
alif, sin, iaitu alif tidak diletakkan pada akhir kata. Kaedah ejaan Jawi yang kedua ialah diftong. Seperti mana yang kita tahu, terdapat 3 bentuk diftong yang digunakan, iaitu ai, au dan oi, yang disebut dengan satu hembusan nafas. Jadi, contoh perkataan diftong yang terdapat dalam rangkap 6 ialah perkataan gairah pada baris ketiga. Kaedah ejaan Jawi yang keempat ialah penggunaan huruf hamzah. Contoh perkataan yang menggunakan huruf hamzah dalam rangkap ke-6 ialah perkataan gairah pada baris ketiga. Hal ini demikian kerana dalam perkataan gairah, huruf hamzah menumpang sab pada huruf ya selepas huruf alif. Baiklah, kesimpulannya, terdapat banyak lagi kaedah ejaan Jawi yang terdapat dalam penulisan Jawi. Kaedah ini amat penting untuk dipelajari bagi membantu murid-murid untuk menulis Jawi dengan mudah. Hal ini demikian kerana kaedah ini mendedahkan cara-cara untuk menukarkan tulisan Rumi kepada tulisan Jawi. Oleh itu, murid-murid dapat menguasai penggunaan tulisan Jawi dengan lebih pantas. Itu sahaja pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.